Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zilmi bin Ismail, nombor metrik 282283. Hari ini saya akan membentangkan mengenai demokrasi di negara Jerman. Bagi pengenalan, negara Jerman ialah sebuah negara demokrasi perwakilan dengan budaya politik yang bertenaga dengan masyarakat sivil. Hak politik dan kebebasan sivil sebahagian besarnya dijamin dalam undang-undang dan amalan. Sistem politik di negara Jerman dipengaruhi oleh totalitarian negara masa lalu dengan perlindungan perlembagaan direka untuk menghalang pemerintahan otoritarian. Ketegangan politik telah meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, walaupun Jerman secara amnya stabil sejak pertengahan abad ke-20. Bagi teori dan konsep, Jerman mencerminkan sistem yang stabil berasaskan kedaulatan undang-undang, di mana undang-undang menghalang pihak yang menentang perintah demokrasi asas daripada menerima pembiayaan awam. Media sebahagian besarnya bebas daripada campur tangan politik dengan kepelbagaian pemilikan yang besar, walaupun masalah kewangan semakin meningkat. Yang kedua, hak sivil dan kebebasan politik dihormati secara meluas. Undang-undang tanpa diskriminasi adalah meluas, walaupun diskriminasi wujud dalam pelbagai bidang. Itu yang kedua, Akta Parti Politik menetapkan kriteria umum untuk pengurusan parti politik dan calon. Walaupun calon bebas perlu memenuhi prasyarat pengumpulan tanda tangan pengikut piawaian antarabangsa untuk melayakkan diri demi undian, parti mestilah memenuhi keperluan organisasi yang ketat. Bagi struktur, dimensi dan elemen, masalah ekstremisme, antisemitisme dan perkauman semakin meningkat. Kebebasan media yang semakin merosot semasa pandemik COVID-19 terjejas oleh undang-undang pengawasan baru. Jerman menghentikan penghantaran pulang rakyat Afghanistan berikutan pengambilan alihan Taliban di Afghanistan, tetapi sebahagian besarnya gagal untuk memindahkan warga Afghanistan yang berisiko tepat pada masanya. Jadi undang-undang baharu mewajibkan syarikat besar menangani risiko hak asasi manusia. Yang kedua, undang-undang Länder. Walau bagaimanapun, perjanjian antara negeri mengenai penyiaran dan telemedia menyediakan rangka kerja umum yang menetapkan keperluan pluraliti pendapat, liputan seimbang untuk semua kuasa politik, ideologi dan sosial yang penting, serta menghendaki pihak-pihak yang mempunyai senarai dalam sekurang-kurangnya satu Länder diberikan jumlah yang sesuai ketika masa penyiaran. Jadi untuk masa siaran televisyen, masa yang diberikan kepada parlimen yang besar tidak dibenarkan melebihi 2 kali ganda. Yang ketiga, Akta Pilihan Raya Persekutuan. Warga negara Jerman berumur 18 tahun ke atas layak mengundi dan bertanding untuk pilihan raya Bundestag. Undang-undang telah dipinda untuk membenarkan rakyat di bawah jagaan disebabkan ketidakupayaan psikososial untuk mengundi. Seterusnya, pelaksanaan Jerman. Dipilih oleh rakyat, Bundestag menyelia kerja kerajaan, memilih kaunselor persekutuan dan membuat keputusan mengenai undang-undang baharu, bajet dan misi Bundeswehr di luar negara. Setiap warga Jerman dari umur 18 tahun dibenarkan mengundi dalam pilihan raya Bundestag. Pengundian dibenarkan dari umur 16 bagi sesetengah pilihan raya negeri dan perbandaran. Terdapat juga pengecualian dalam hal kewarganegaraan seperti di negara Kesatuan Eropah. Warga Kesatuan Eropah dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya perbandaran di Jerman. Walaupun Bundestag penting untuk demokrasi Jerman, parti politik yang diwakili mencerminkan pandangan pengundi. Kekuatan dan kelemahan bagi negara Jerman. Jerman menderita akibat ahli politik yang mempolarisasi masyarakat dengan menyemai iri hati dan kebencian terhadap satu sama lain. Walaupun Jerman secara keseluruhannya masih merupakan negara demokrasi yang agak stabil, beberapa wilayah telah menjadi tempat pembiakan pemikiran fasis, terutamanya di negeri persekutuan di timur, di mana rakyat menyokong parti AFD. Yang kedua, infrastruktur perindustrian timur runtuh kerana tidak dapat bersaing dengan persekitaran kapitalis. Ramai warga muda dan berpendidikan berhijrah ke Jerman Barat, di mana mereka mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, memandangkan orang lama kurang bercita-cita tinggi serta ketinggalan di belakang.
Jerman Timur mendapati agak sukar untuk mengejar Jerman Barat. Yang ketiga ialah membuka sepada Jerman. Jerman memerlukan pendatang untuk mengekalkan taraf hidup rakyatnya yang tinggi. Taraf hidup hanya boleh dicapai dengan sumbangan berjuta-juta pekerja asing, terutama dari Turki, dan berhijrah ke Jerman. Bagi analisis, fakta bahawa ramai orang Jerman tertarik dengan Parti Pekerja Sosialis Kebangsaan Jerman bukan sahaja kerana program parti, tetapi ia memancarkan kekuatan dan kecergasan dari pemimpin Nazi yang masih muda. Di samping itu, imej Hitler sebagai pemimpin yang kuat menarik perhatian orang ramai. Beliau bersedia untuk menyatukan penduduk dan menamatkan perselisihan politik. Nazi memberi tumpuan kepada pengundi dari semua lapisan masyarakat, bukannya hanya pada satu kumpulan sahaja, seperti pekerja untuk penganut Katolik. Mereka juga menarik ramai orang yang tidak pernah mengundi sebelum ini. Kesimpulannya, Jerman adalah negara demokrasi berparlimen. Pada tahun 1933, Hitler berkuasa dan mengubah Jerman menjadi pemerintahan diktator. Apabila krisis global berlaku, jelas bahawa sistem ekonomi Jerman yang berdasarkan undang-undang yang paling kuat bertentangan secara langsung dengan demokrasi berasaskan hak asasi manusia yang melindungi hak yang paling lemah. Dengan latar belakang ketidaksamaan yang tidak dapat ditandingi hari ini dan kekurangan sumber, dua prinsip yang bertentangan iaitu demokrasi dan kapitalisme tidak mungkin dapat dikekalkan secara selari. Sekian, terima kasih.